Assalamualaikum. 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 Tutup dulu. Nak senarai nama pelajar sekolah. Bungkus. Air nak bungkus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Besok. Assalamualaikum. Salam Ji. Ya, Alhamdulillah. Dengar jelas ya? Dengar. Jelas. Muka tak nampak. Ya. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Haji. Sehat? Alhamdulillah. Sama-sama lah Kita dari mana kita? Ya. Dari mana Cik Mak Yaakob? Dari mana? Dari Batu Gajah Perdana. Ya, Alhamdulillah. Dekat tu. Ni apa? Cik Nazri tengok dia tulis daripada Beruas ya? Peruas. Ya, baik. InsyaAllah. Dia ada pengerusi. Awak pun baru ni pengerusi baru beritahu 2-3 hari lepas. Macam tu lah. Oh, jaga. Saya semalam dapat dia punya Barulah tadi download ni. Ingatkan macam hari tu juga masa mengaji tu. samalah. InsyaAllah sama lah. Nah, Yalah. luar pun apa malam hujan dah Peruas ni. Oh, ya ke? Kat sini pun dah tengok mendung dah harinya. Tengok tu belah-belah Kuala Lumpur tu, Allah Rabbi. Oh, iyalah, sungguhlah. Kita ni okey lagi lah. Tengok atas jalan tu. Teringatlah dulu-dulu kerja Kuala Lumpur tu, jalan-jalan yang kita lalu dulu. Habis. Sungguh? Nak jadi sekejap je ya? Lumpur sekarang pun dah banyak Memang tak ada pun. Dan mereka pun tengah jam kan. Jam nak lari mana? Pasal? Ni kat rumah ni, kat rumah. Oh, kat rumah je. Rehat kat rumah lah. Rehat kat rumah lah. Hari ni bagi masa sikit kita sama-sama dengar taklimat je.
Aha. Tak apalah. Yalah. Awak pun baru-baru habis kuarantin ni. Oh, ya ke? Bila awak demam-demam batuk-batuk beli alat tu, saya tengok kena dua lain. Tapi hari ni last ni tak ada apa lah. Cek tak ada apa lah. Nasib baik tak limat di rumah je. Dengar online je. Kalau Pergi kena pejabat hati memang tak boleh lah. Alamak. Tak adalah awak malas nak pergi cek klinik beli alat tu, tak awak tengok batuk, demam, yelah. batuk, demam. Cek benda tu. Mana awak pergi market. Itu je lah. Allah. Hati-hati. Salam Cik Asbullah. Apa khabar kita? Tak dengar. Haji Nur Azman. Assalamualaikum. Tak dengar suara. Tu apa nama tu kot? Apa nama suara tu kot bawah tu. Halo, Assalamualaikum semua. Salam Cik Asbullah. Dari mana? Saya dari Batu Kurau. Dan Pak Dorian gede semua ni. Sehat lah, Alhamdulillah. Oh, Yang kamera ni. merah. Ustaz apa tau? Sehat Ustaz tu. Sehat. Kita nak Ya Hafiz, Assalamualaikum. Dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana kita? Ayah aku sihat ke? Alhamdulillah. Ustaz dah. Oh, Ya, Assalamualaikum Ustaz. di mana? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz di mana? Ya, duk Temu Perak ah. Nilai rumah Cik Gemal ni. Mana? Dia dia tak ada apa. Dia belaga semua tau. Muhammad Azman bin Yahya tu. Macam tempat yang sama. Duk sekali satu bangsa. Aduh Azman. Tengok bahasa macam sama. Bangsa sama lah sekali. Oi. Kali dia hotel tarik sekali. Lega. Assalamualaikum Ustaz Abdul Jalil. Ustaz tak dengar suara Ustaz. Ustaz tutup mic tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Daripada Lahad. Bu ni speaker mu. Aku speaker sentek aku rosak tak tengok. Tak tahu perkenalkan. Tak payah. Kat studio. Kat tepi lah. Ya. Apa orang masuk kan? Nak tengok apa orang? Itulah tunggulah sampai 9.30 orang. 9.30 lah. Ini dia suruh kita test lah dulu kot.
Tu lah. Bawa apa yang dia mau. Dia tak apa. Kalau macam kita keluar ni dia nampak gambar. Nampak. Tutup ni ya, tutup. Tutup kamera. Kita kata video tu Tutup nampak kamera lah. tak apa, tutup kamera. Tu lah. Yang hujung. Dah henam lagi. Tak lagi kalau masa dia live tak lagi. Tutup kamera tak apa, tak ganggu sangat. Dengan suara. Tak apa tutup suara ya. Muka dia je, tengok muka dia. Tengok muka dia sebab dia tak ada gangguan lah. Tak semua nak cakap. Dulu Ya. Tidak tak lagi burung lalu pun dengar. Oi, kena teh air kan minum air tu. Bila air. Ubat kuat Ustaz. Jus padu punya. Ustaz, saya tak apa nak ingat surah ni. Harta insan ingat 10 ayat lah. Macam mana Ustaz? Lepas tak? Hari ni bukan nak test lagi. Hari ni baru dia nak bagi penerangan. Oh tu ayat. Ayat tu kuat lah tu. Saya tanya dia, dia kata kena ingat habis-habis sejadah dengan harta insan tu. Dia masalahnya nak kalau depan dia tu habis. Depan dia tak ingat langsung Okey lah. Hari ni Dia tak kalau depan dia ingat semua pun jadi tak ingat. Betul. Hari ni tak ada apa. Oh, hari ni tak ada apa lah. Dia tak limat dah beritahu apa. Kot mungkinlah dia beritahu okey hampa kena apa itu apa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak cuba dengar clear tak suara saya? Alhamdulillah. Clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cubaan suara sekejap. Tak apa. Sekejap lagi kita nak dengar je. Baik. Haris. Assalamualaikum Ustaz Haris. Buka mic Ustaz, buka mic. Sihat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai juga dia. Ni kali pertama saya tak pernah masuk macam ni. Nak tampuk langsung begini. Sama saya pun. Ni Ini wakam. Yang mengaji. Google Meet ke balik? Google Meet yang tu dulu ni. Sekali dengan Ustaz kamera highlight. Kamera highlight tadi. Ada tak Ustaz? Ustaz Helen tu buat agak Ada tu. Mantap. Lama dah dulu. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Untuk pemantapan untuk imam-imam. Imam yang dah ada dengan Tok Siak, Tok Bilal. Betul. Azan betul azan. Ya. Ni Ustaz. Tak kita Ustaz. Itu ni mana kita suara? Ni. Kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya daripada Masjid Taman Serai At-Taqwa, Taman Serai Maju Bagan Serai. InsyaAllah. Taman Serai Maju Bagan Serai.
Nama siapa? Nama Haji Muhammad Yusuf bin Yahya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bagus kah? Bagus, bagus. Bagus, alhamdulillah. Boleh surah. Boleh surah Banjar. Ayuh Alhamdulillah. bersur. Ini terus jadi rancangan ayuh bersurahan. Nah. Ya. Eloklah. Hari ni hari Selasa lah. Betul. Ya. Ayuh hak bersurahan kita. Ya. Cuaca bagan okey ke? Alhamdulillah hari ini pagi cuaca elok lah. Elok. Asal. Cuaca sigar. Wah, semalam hujan juga. Petang. Ya, ni tak kenal ni siapa-siapa ni. Sahabat-sahabat semua ni. Ada nama tu. Oh, ya. Ada nama. Saya Nazri. Nama saya Ya. Aziz. Alhamdulillah. Kulaan hanyar ni. Ya kan? Banyak kulaan dalam ni leh. Berentaan kulaan ni. Kalau di Perak ni kerajaan kulaan. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi ni dapat kulaan baru. Iyalah. Dapat nak melihat wajah kulaan ni. Kena cari tempat yang terang sikit lah. Buka lampu, Pakcik. Ya. Buka lampu, Tak apa. buka lampu. Okey. Okey ni. Tengok. Boleh tengok kat sini. Terang. Boleh. Handsome dah tu. Pakcik, saya Ya. saya single lagi, tak kahwin lagi, Pakcik. Masya-Allah. Awak menantu boleh lah. Ada anak lelaki yang seorang kita kahwin. Anak lelaki tak boleh. Boleh bagi kat dia. Anak perempuan kahwin dah. Ada anak 3. Aduh. Tak apalah, Pakcik. Kena tutup kamera lepas ni. Allahu Akbar. Jadi apa kita punya taklimat ni jam berapa ni? Pukul 9.30 lah. 9.30. 9.30. Silakan. Dia saja test lah. Nak tengok kan macam mana tu gambar, suara. Macam mana suara okey? Okey, terang, jelas. Okey, Alhamdulillah. kalau tu Dia tutup mic, dia cakap tu nak dengar. Tengoklah. okey. Kamera. Bongo, Pakcik ni. Tes. Okey, clear. Suara pun ada, gambar pun ada. Oh, banyak lah Sabri Banjar kah? Sabri baru masuk lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukan mengajari. Haji Nazri ni dari Beruas ya? Beruas dekat Gelung Gajah kah? Dekat-dekat situ lah. Tapi Gelung Gajah ni dekat Batu 45. Lebih kurang Dekat 7 kilometer. Dekat Kampung Banjar tu dulu Haji Tarmizi tu Pak Melakan tu. Ini Bilal ke imam tu? Imam. Dia ada 2. Dulu Meninggal lah. sebelahnya rumah tu Meninggal Haji Samblani. Tak ada dah. Amat tak ada dah. Meninggal dah. Ada Abdul Jalil bin Tajuddin ni dari mana? Daripada Lahad. Oh, Lahad. Lahad Datuk. Lahad Ipoh. Lahad Ipoh. Bukan Lahad Datuk. Boleh surah Banjar kah? Surah banyak mana? Apa Ya, Hafiz ni yang tak kahwin lagi? Ya. Saya dah kahwin dah, Pakcik. Ya, dah kahwin dah. Tak apa. Kahwin dah. Kahwin dah, alhamdulillah. Anak 2 Apa dah. anak? Anak 2. Alhamdulillah. Anak 2 tak apa. Lepas
anak dua tak apa, jangan dua. Wah, hebat. Haris tadi mana? Dah tak ada dah gambar. Saya daripada Cakap Jering. Oh. Cakap Jering. Siapa dia? Ni Haris Haris daripada Cakap Jering Padang Besar. Masjid Padang Besar. Oh. Masjid Padang. Sini banyak. Ramai Banjar ni. Oh iya kah? Cakap Jering. Banjar banyak. Haji Muhammad Nur Muhammad apa? Haji Azman Muhammad ni dari mana ni? Sebelah tu. Haji Muhammad Azman daripada Kuala Lumpur tu. Dah. Dia gas ni, gas. Daripada mana gas ni? Jemputan. Apa pula tu Hasbullah tu? Ada nampak atap bumbung. Okeylah. Alhamdulillah. Ni tunggu kawan-kawan lagi lah. Pasang kipas dulu ni. Panas. Alhamdulillah. Boleh connect semua macam mana? Assalamualaikum Nazirul. Waalaikumsalam. Mana Nazirul ni? Hebat orang lain nampak ni. Saya daripada Teluk Manis. Perak. Parit. Ustaz Nazirul cuba baca ayat-ayat suci Al-Quran. Saya buat. Nanti kita telefon balik. Kita datang aku je. Itu lah. Itu lah sedang. Itu Ramai tadi ya. Ada 34 orang lah ya. Nak tengok. Sofian. Bagi orang lain laluan. Esok. Meeting ni. Tengah meeting ni. Kami Ya. Lapan tiga. Dah. Macam mana tak datang ni? Aduh.
Assalamualaikum. Datuk Zamri dah masuk ke Jabatan Mufti? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dah masuk. Dah masuk Ustaz ya? Okey, sebentar Ustaz ya. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Amir Nizam bin Syari daripada bahagian pengurusan masjid. Diminta tuan-tuan arahan seperti biasa untuk tidak membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mikrofon nak buka kamera silakan ya. Jadi itu arahan daripada saya. Dan saya minta kepada Ustaz Afifi sila sebagai MC ataupun pengurusi majlis kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ustaz Afifi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ke? InsyaAllah boleh. Okey, tuan-tuan semua dah isi ke pendaftaran kehadiran? Sudah. Tanah 5 025. Ada lagi tak yang boleh isi? Okey, bagi yang belum isi kita minta isi dekat link yang disediakan oleh admin inilah. Betul. Yang telah tahu kan. Okey, Ustaz Afifi teruskan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan semua. Kita mulakan majlis dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya diizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Haji Saiful Azizi bin Abdul Manaf, Ketua Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid. Yang dihormati Sahibul Samahah Datuk Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak Darul Rizwan. Yang dikasihi Tuan Haji Amir Syukul Nizam bin Syari, Penolong Pengarah Kanan Unit Imarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Seterusnya tuan-tuan pegawai masjid dan imam di masjid-masjid Negeri Perak sekalian. Okey tuan-tuan, insya-Allah pada pagi ini kita akan lakukan sesi taklimat persediaan temuduga pegawai masjid yang akan disampaikan oleh Sahibul Sama'ah Datuk Haji Zamri bin Hashim. Tuan-tuan, Ini nak tutup kawan? Tutup. Kita nak cakap
Ada tak video? Itu Zambi. Ya, Ustaz Fifi. Teruskan. Tak dengar? Tak dengar. Dah serah pada Datuk Zamri belum? Dah tukar dah. Okey. Sila Ustaz Datuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Speaker pun ada kat depan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tatammi lisani yafqahu qawli. Yang bahagia Ustaz Afifi selaku moderator kita pada pagi ini. Sahibul Fadilah Ustaz Iful Azizi Abdul Manaf, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid, Ustaz Amir Sufril Nizam, serta para urus dia dan tuan-tuan bakal yang akan ditemuduga untuk imam. Saya difahamkan yang ikuti majlis kita pada pagi ini adalah yang belum ditemuduga. Betulkah? Betul. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini dengan izinnya juga kita ada lebih kurang 71 orang bersama dengan kita untuk mengikuti, kita namakan program ini adalah taklimat persediaan temuduga pegawai masjid. Pegawai masjid di sini merujuk kepada imam lah. Maknanya taklimat ini bukan taklimat nak bagi ilmu mengenai macam mana nak jadi imam dan sebagainya. Itu bukan maksud kami lah. Maksud kami adalah mengambil pengalaman terhadap temuduga sebelum ini terhadap calon-calon imam. Ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh bakal-bakal imam yang akan ditemuduga untuk memudahkan proses pemilihan nanti. Jadi program pagi ini adalah untuk memberi taklimat kepada bakal-bakal imam yang akan ditemuduga, insya-Allah. Kita harap kita semua faham maknanya objektif, maksud daripada pertemuan kita pada pagi inilah. Terbaiknya kita boleh bertemu secara bersemuka, tapi disebabkan kekangan semata, tak apalah. Kita bertemu secara maya sahaja. Saya berharap bila kita nanti saya ceritakan apakah persediaan yang perlu untuk disediakan oleh bakal imam, tuan-tuan jangan nampak susah sangat sampai tarik diri, jangan sekali-kali. Sebab masyarakat sangat memerlukan kita para asatizah dan juga para imam. Dan kita sebenarnya melalui jawatan imam ini sebenarnya kita menawarkan khidmat kepada masyarakat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pada kita. Cuma Nabi kata al-imamu dhaminun, imam itu adalah penjamin. Penjamin terhadap diri dia dan penjamin kepada solat jemaah yang solat di belakang dia lah. Wal muadzinu mu'tamanun. Muazzin pula ialah orang yang diamanahkan. Jadi untuk muazzin rasanya tidak taklimat hanya temuduga, hanya dilakukan oleh rasanya pejabat agama daerah saja. Tetapi bagi imam akan ditemuduga dia sebagai penjamin. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma wahai Tuhan, arsyidil a'immah, berilah petunjuk kepada para imam ni, waghfir lil muadzinin, dan juga berilah keampunan kepada orang-orang yang azan, muazzin. Maksudnya bila saya ceritakan nanti terhadap pemerhatian yang selama ini berlaku dan perlu kepada persediaan kepada bakal imam, jangan nampak susah sangat. InsyaAllah kita tidak akan menyusahkan, cuma perlu kepada kedua-dua pihak, maknanya kami sebagai penemuduga dan yang datang di temuduga itu betul-betul bersedia. Dan kami sangat sedih bila kita tanya
dah bersedia ke untuk temuduga imam ni? Dia kata tak sedia Ustaz, tak sempat. Walhal yang penemuduga tu datang daripada jauh, daripada Pekalan Hulu, daripada kadang-kadang daripada Kuala Lumpur. Tiba-tiba yang ditemuduga kata kami tak sedia. Itu maknanya kecewa lah. Itu juga urus dia, jangan kita panggil besok temuduga malam ni call. Kesian yang ditemuduga. Walhal dia layak kalau dia ambil persediaan, dia buat persediaan. Tapi oleh kerana masa yang terlalu singkat, maksudnya dia tak dapat bersedia. Jadi hari ini kita himpunkan, saya sebagai wakil penemuduga, tuan-tuan sebagai yang bakal ditemuduga, dan kawan-kawan di bahagian pengurusan masjid sebagai urus dia, kita kena kerjasama untuk mewujudkan imam-imam yang berkualiti insya-Allah di negeri Perak ni lah insya-Allah. Sebab jawatan imam ni penting. Nabi SAW pun kalau kita keluar bertiga pun Nabi kata idza kanu salasah falyu'ammin ahaduhum. Falyu'amman ahaduhum, maksudnya falyu'ammuhum ahaduhum. Kalau kamu jalan keluar bertiga, lantiklah seorang untuk menjadi imam, salah seorang daripada kamu. Wa ahaqquhum bil imamah, dan yang paling layak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum. Maknanya orang yang paling aqra' lah, orang yang paling pandai baca Quran sebagainya lah. Cuma bila jadi imam ni bukan takat pandai baca Quran, dia kena juga mengetahui sedikit sebanyak hukum fiqah, khutbah Jumaat, sembahyang jemaah, sembahyang jenazah, hukum nikah kahwin. Disebabkan imam selalunya dijemput untuk menjadi saksi kepada pernikahan. Jadi itu gambaran awal betapa taklimat ini penting tuan-tuan sekalian untuk semua kita bersedia. Kami sebagai penemuduga ada persediaan, tuan-tuan yang bakal ditemuduga juga ada persediaan, dan juga urus dia pun ada persediaan. Kita sama-sama membantu untuk mencari imam yang terbaik. Okey, setakat ini secara gambaran umum tuan-tuan dapat hasrat kami lah untuk mengadakan taklimat ni. Bukan untuk mengajar hukum-hukum fiqah, rukun khutbah dan sebagainya, tak. Nak bagi panduan kepada tuan-tuan persediaan yang perlu dibuat. Baik. Tuan-tuan, umumnya ialah semasa temuduga nanti, saya mencadangkan supaya surat sampai kepada yang ditemuduga jangan lewat daripada sebulan. Kalau lewat, jangan lewat daripada seminggu lah. Bukan sebulan, maaf. Dalam tempoh seminggu mampu untuk para bakal imam bersedia sedikit sebanyak baca kitab, berbetulkan bacaan. Kalau kurang daripada seminggu, bakal yang jadi imam ni kadang-kadang tak cukup persediaan. Jadi kita sangat mengharapkan semua PPMD yang selalunya mengurus sebagai urus dia, pastikan bahawa surat sampai seminggu sebelum tarikh temuduga untuk memberi keadilan kepada semua pihak. Dan dalam tempoh seminggu, bakal-bakal imam yang akan ditemuduga kena murajaah lah kitab-kitab yang berkaitan dengan subjek-subjek madah yang insya-Allah anak akan sebutkan satu persatu. Jadi sebagai tanda serius, tuan-tuan boleh buat catatan supaya nanti apa yang anak sebut ini pasti akan ditanya oleh para penemuduga. Ini kira macam soalan bocor lah. Tapi tak apa, demi untuk kita memudahkan untuk pemilihan imam-imam. Sebab kadang-kadang kami dapat susah untuk membuat keputusan sebab bila datang calon imam masjid berkenaan, dia gagal melepasi daripada garis minima syarat jadi imam. Sedangkan di tempat itu tak imam. Itu dia. Kadang-kadang masalah yang berlaku teknikal saja, maksudnya dia dapat surat lambat, kemudian dipaksa pergi dan sebagainya. Jadi
Mohon sangatlah insya-Allah bakal-bakal imam dapat bersedia insya-Allah. Baik. Umumnya ni boleh minta kerjasama, kita tutup mic bagi mereka. Nanti kita ada peluang soal jawab, kita buka mic insya-Allah. Kita tutup dulu mic supaya tak ada gangguan insya-Allah. Ya. Kita ada ketika temuduga nanti soalan akan dibahagikan kepada 4 bahagian. Tuan catat ya, kalau perlu untuk catat, ada 4 bahagian. Bahagian A adalah bahagian bacaan dan hafazan. 25 markah. Apa perincian bahagian A? InsyaAllah nanti anak akan sebut. Bahagian B, fiqh solat. Fiqh berkaitan dengan solat. 25 markah dan perinciannya insyaAllah anak akan kongsi kejap lagi. Bahagian C adalah ehwal semasa, fiqh dan juga ehwal semasa. 25 markah. Dan bahagian D adalah penampilan dan keterampilan bakal imam yang datang tu. Hari itu ada yang datang bakal imam dia pakai track shoe je. Bukan berdosa tak berdosa, dia tak aurat, tetapi sebagai orang yang menjadi contoh dalam masyarakat, dia perlu faham ke majlis mana dia pergi sesuai dengan pakaian dan juga penampilannya. Itu juga 25 markah. Jadi yang akan menemuduga adalah ahli-ahli fatwa, majlis fatwa kita dan juga wakil daripada bahagian pengurusan masjid. Itulah selalunya. Baik. Ana terang dulu, nanti kalau ada perbincangan, persoalan kita bincang kemudian. Kita tengok satu-satu. Bahagian A. Bahagian A ni tuan-tuan sekalian ialah kita akan diminta membaca surah Al-Fatihah. Itu paling asas. Surah Al-Fatihah itu paling asas. Jadi dalam tempoh seminggu barangkali bolehlah untuk tasmi', memperbaiki bacaan dan sebagainya. Selalunya bahagian surah Al-Fatihah ini selalunya dalam 95% tak ada masalah. Semuanya menepati, tidak adalah kesalahan-kesalahan yang jali. Adapun kesalahan-kesalahan khafi itu boleh diperbaiki insya-Allah. Itu yang pertama. Dalam bahagian A yang kedua adalah tuan-tuan akan diuji untuk membaca surah-surah juzuk amma. Juzuk 30 yang ke bawah. Juzuk 30 sampailah minal jinnati wan nas. Dalam tempoh seminggu boleh untuk menghafal dan juga untuk touch up baliklah, memperbaiki bacaan-bacaan kita. Yang kedua, surah-surah dalam juzuk amma. Lebih-lebih lagi macam surah-surah yang biasa kita baca, Wadduha ke bawah itulah. Yang ketiga, wajib hafaz surah As-Sajdah, surah Al-Insan dan surah Al-A'la. Wajib menghafaz surah Sajadah, surah Insan, surah Al-A'la. Sebab kami melihat fenomena yang banyak berlaku adalah membaca bergantung kepada paparan di hadapan mihrab, ditampal surah Insan, surah Sajadah dan sebagainya. Jadi kita nak tingkatkan kualiti imam-imam kita supaya dapat menghafal surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Ada kes yang anda nak kongsi bersama para bakal imam sekalian adalah ada kes yang memang calon itu hafal surah As-Sajadah, surah Insan, hebat hafalannya. Tetapi hafalannya bukan kepada dia menyemak daripada mushaf. Dia hanya hafal dengan simak saja, dia dengar saja. Jadi bila hafalan berdasar kepada dengar saja, dia tak tengok balik Al-Quran dan dia tidak tasmi' dengan orang, banyak berlaku kesilapan yang dia tidak rujuk kepada bacaan Al-Quran, bacaan dalam mushaf itu sendiri. Jadi berulang-ulang kali kita tegur, tetapi dia tak boleh nak ubah sebab masa tu dia tak boleh nak ubah sebab apa? Sebab ketika semakkan hafalan tu, dia tak menyemak hafalannya berdasar tulisan mushaf dalam Quran. Bertukar. Zal dengan zai,
kemudian sin dengan tha dengan shin, itu bertukar-tukar. Jadi wajib untuk menghafal surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Itu kalau tak wajib, kalau tak hafal, maksudnya kita jabatan kuasa ataupun panel tak dapatlah nak memperakukan untuk dilantik jadi imam. Jadi kita cakap awal lah. Supaya nanti datang dalam keadaan tak tahu, tiba-tiba surah hafal, tak hafal, kemudian tak lulus pula. Jadi mari kita beritahu awal. Yang keempat, kalau ada surah-surah lain dalam Al-Quran, itu merit lah, itu tambahan lah. Jadi anak-anak yang lepasan daripada tahfiz Al-Quran tak ada masalah yang ni selalunya. Masalah bacaan. Tapi ini pengalaman juga, bila kita tahu bahawa yang hadir itu calon daripada Mahat Tahfiz, selalu kita tanya, ingat lagi tak ayat-ayat yang dihafal dulu-dulu? Jawapannya standard selalunya. Jawapannya adalah tak semua ingat. Kemudian kami tanya balik dalam sehari berapa jam mengulang balik murajaah hafalan Quran. Dulu sudah hafal satu Quran. Jawapan juga adalah standard. Iaitu kalau ada masa lapang saya ulang balik. Jadi itu sayanglah bagi anak-anak kita yang pernah melalui hafazan Al-Quran 30 juzuk tetapi tidak melakukan usaha untuk murajaah, untuk ingat kembali bacaan. Jadi tuan-tuan yang tak hafal Al-Quran pun tak apa, maknanya boleh buat tumpuan kepada hafalan surah Sajadah, surah Al-Insan dan juga juzuk Ammah, surah-surah dalam juzuk Ammah. Yang nombor 4 tadi, surah-surah lain dalam Quran itu adalah kelebihan lah, markah kepada bakal imam. Kemudian kita akan tanya juga mengenai wirid sikit-sikit, wirid, kemudian wirid tahlil dan juga kepada talqin. Macam talqin tu tak adalah kita minta hafal, tak mesti hafal, baca buku pun tak apa. Wirid, ada setengah imam dia tak nak berwirid. Kita tahulah kalau tak nak berwirid ini dia tak sesuai jadi imam lah di negeri Perak. Kita hanya memilih imam-imam yang sudi untuk membimbing makmum untuk berwirid bersama. Jadi bahagian A ni ada 5 item, 5 segmen. Pertama, bacaan surah Al-Fatihah. Kedua, surah-surah juzuk Ammah. Ketiga, surah Sajadah Al-Insan, ini wajib. Keempat, surah-surah lain dalam Al-Quran, ini pilihan. Dan yang kelima adalah wirid, tahlil dan talqin. Itu yang pertama. Bahagian kedua, fiqh solat dipanggil. Fiqh solat akan ditanya sedikit sebanyak mengenai taharah. Bahagian air, bahagian najis, macam mana nak menyucikan najis mukhaffafah. Yang ini kadang-kadang jadi masalah kepada anak-anak tahfiz kita. Anak-anak tahfiz kita ni, dia boleh berhafalan tapi memang agak lemah dalam fiqh. Fiqh solat ni khususnya. Item pertama adalah taharah, bersuci. Jenis-jenis air, itu benda yang paling basic. Yang kedua, kita akan tanya mengenai solat. Syarat-syarat sah, rukun-rukun solat, sunat-sunat solat. Dalam solat ada berapa jenis sunat. Bacaan-bacaan dalam solat hukumnya yang ini kita kategorikan ini sunat ke, harus ke, sunat ab'ad, sunat hay'ah dan sebagainya. Yang ketiga, soalan wajib ni. Makmum, masbuk dan muafiq. Makmum, masbuk dan muafiq. Kena bezakan. Apa beza di antara keduanya? Apa kesannya untuk mendapatkan rakaat dalam solat? Item yang keempat adalah solat Jumaat. Solat Jumaat ini termasuklah rukun-rukun khutbah. Syarat sah Jumaat. Orang yang dikira bilangan ahli Jumaat, mustautin, apa beza mustautin, apa beza muqim, apa beza musafir. Siapa yang dikira sebagai ahlul Jumaah. Ta'adud Jumaat itu dibenarkan bila fasil qaryah dan sebagainya. Kemudian yang kelima, item kelima adalah solat jenazah. Sebab selalunya imam dia akan
dijemput untuk mengimami solat jenazah. Itu juga dengan solat sunat, khususnya solat sunat yang berjemaah, solat sunat tarawih, solat sunat solat sunat al-Aidain, dua solat hari raya dan sebagainya. Itu bahagian B. Bahagian C adalah ihwal semasa. Bahagian C ihwal semasa ada 5 item juga. Pertama soal akidah. Kita nak tahu soal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, pluralisme, liberalisme, kemudian aliran Wahabiyah dan sebagainya lah. Yang ini imam-imam kena tahu ni. Sebab nanti kalau timbul di kalangan anak jemaah yang ada aliran-aliran begini. Kemudian item kedua adalah munakahat. Rukun-rukun nikah, syarat sah menjadi wali, syarat sah menjadi saksi. Kerana imam akan dijemput untuk menghadiri paling tidak menjadi saksi kepada ibadat akad nikah. Yang keempat akhlak dan adab. Akhlak. Sebab imam ni dia akan menjadi qudwah, contoh pada masyarakat, dan dia mesti maknanya dari sudut ihsannya, daripada tasawuf dia, daripada akhlaknya, dari sudut jiwanya sudah tentu bersih daripada sifat takabur, riak, menjadi imam, kalau bacaan sedap dan sebagainya lah. Yang kelima adalah fatwa-fatwa ataupun keputusan-keputusan semasa. Sembahyang, kalau sekarang ni contohnya sembahyang jarak saf, kemudian suntikan vaksin, booster dan sebagainya akan ditanyalah. Itu yang bahagian C. Bahagian terakhir, bahagian D, akan dinilai dari sudut etika berpakaian, penampilan dan kekemasan. Maknanya kalau sesuai imam itu sesuai pakai serban lah. Bukan tak boleh datang pakai tracksuit, pakai selipar Jepun, kemudian tak pakai kopiah, pakai t-shirt. Bukannya berdosa, tak berdosa, tetapi imam dia seorang yang arif, dia faham majlis apa yang dia hadiri sesuai dengan penampilan dia lah. Kemudian bahagian D, perkara nombor 2 adalah pengetahuan isu semasa dan menyelesaikan masalah. Kalau selalunya imam akan dirujuk soal rumah tangga dan sebagainya, macam mana dia nak selesaikan masalah tu. Kemudian kemahiran berkomunikasi, macam ni dia jawab tu. Ada yang macam-macam lah dan beribu rasanya kami menemu-duga ada yang bakal-bakal imam ego. Dalam mentang-mentang lah dia jadi imam di sebuah negeri lain berpuluh tahun. Kemudian kita tanya satu soalan, dia tak dapat jawab, dia cepat melenting. Dia kata saya dah jadi imam berpuluh tahun, bla 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 lah. Tapi sepatutnya tak begitulah. Mudah saja tuan-tuan. Kalau tak ingat, kata tak ingat. Kalau lupa, kata lupa. Wallahu a'lam. Kita boleh beralih kepada soalan yang lain. Tak perlu nak bertekak. Tak perlu nak berhujah. Kita bukan nak menang, nak kalah. Kita nak mencari yang terbaik, insyaAllah. Kemudian menjaga adab-adab temuduga. Tak adalah nak jawab handphone ketika temuduga berlaku. Dan yang terakhir adalah mengetahui hal-hal semasa berkaitan bidang yang dipilih. Kalau imam, kita tahulah maknanya tanggungjawab imam, bagaimana dan sebagainya. Ini ada 4 bahagian yang bakal dilalui oleh bakal imam. Pertama, bacaan dan hafazan. Kedua, fiqh solat. Ketiga, fiqh biasa selain daripada solat dan juga ihwal semasa. Yang keempat adalah penampilan dan keterampilan. Dan baru ni dalam persidangan bahagian masjid di Pulau Pinang memutuskan supaya Tok Imam hendaklah diuji juga membaca khutbah. Membaca khutbah khususnya usahakanlah untuk boleh membaca jawi. Itu adalah keutamaan kita lah untuk membaca jawi. Kerana imam ni adalah ejen utama untuk memelihara tulisan Islam di Nusantara Melayu ni adalah tulisan jawi. Kalau di benua India, tulisan Islamnya adalah tulisan Urdu. Di tempat kita adalah tulisan jawi. Urustia dan tuan-tuan dan hadirin para imam sekalian, saya rasa kurang setengah jam saya bagi taklimat mengenai persediaan temuduga pegawai imam, dan anda serahkan balik kepada urustia untuk kod-kod ada nak mengendalikan istifsarat ataupun penjelasan-penjelasan yang mampu
ana kongsilah dengan para imam sekalian. Sekian dulu untuk kali ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada Ustaz Afifi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itulah sedikit banyak yang disampaikan kepada jemaah dan di Tamli bin Nasim. Baiklah tuan-tuan. Seterusnya soalan yang ada. Ada yang nak tanya? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya Ustaz Johari bin Mak Yusof daripada Masjid Al-Taqwa, Bagan Serai. Soalan saya tentang hewan semasa itu tentang soal akidah dan apa yang skop sebenarnya skop soal akidah ini yang akan disoal. Apakah tarif ahli sunnah wal jamaah, apakah dia nak cara detail tentang penceritaan ke apa dia. Yang kedua, soalan kedua ialah tentang penampilan. Penampilan yang mana yang paling sesuai? Apakah jubah, apakah Raihan punya style yang paling antara dua tu, yang mana yang kata yang paling sesuai untuk temuduga yang kita hadiri. Itu saja. Terima kasih. Kita terus jawab ya Ustaz Afifi, takut terlupa nanti. Boleh Baik, teruskan. Mengenai akidah, akidah bukan tumpuan utama dalam temuduga, tetapi kita nak tahu sekadar imam dia tahu membezakan antara akidah yang sahihah dengan akidah yang batilah. Maksudnya kalau ditanya di tempat tu imam ada tak akidah Syiah, imam kata tak ada. Jadi saya tanya balik, kalau tak ada, macam mana Tuan Imam tahu akidah Syiah tu ada ke tak ada? Mesti ada ciri-ciri yang Tuan Imam mesti tahu akidah Syiah tu salah. Contohnya lagi, macam isu pluralisme agama, semua agama itu sama. Ada tak program di masjid Tuan pernah satu ketika cuci lumpur di kuil contohnya? Kalau ada, apa kesannya terhadap akidah contohnya lah. Gitu. Taklah detail sangat, tetapi sepaling tidak Tok Imam dapat jaga kesucian kemurnian akidah anak buah daripada ajaran-ajaran sesat contohnya. Ada, walaupun tak banyak, tapi ada juga tarikat-tarikat yang menyeleweng contohnya kan. Contoh di kampung-kampung dan sebagainya. Itu harapan kita lah. Imam sebagai frontliners untuk menjaga akidah ahli qaryahnya. Itu. Yang kedua mengenai penampilan. Penampilan ni pun dia bukan tumpuan utama, tetapi dia akan sekali tengok orang putih kata first impression, kita tengok dia masuk bilik tu dengan jubahnya ke, dengan serban tak apa, baju rehannya ke, dengan kopiah putih pun tak apa, setengah-setengah tu dengan baju kot sebab dia ustaz di sekolah dengan name tag tak apa. Tapi kita tak nak tengok dia datang tak serius langsung. Pakai tracksuit, kalau pakai kain plekat itu tak apa, itu memang biasa berlaku di masjid. Imam pakai kain plekat, pakai baju Melayu, pakai kopiah, itu biasa di masjid. Jadi nak temudugi imam pakai itu tak ada masalah. Tapi kalau nak temudugi imam macam pergi nak masuk kebun, nak bekerja, itu tak sesuai lah. Gitu. Allah Allah. Terima kasih Ustaz Johari. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datuk Seri Timbalan Mufti, saya Encik Muhammad. Boleh dengar? Boleh. Saya nak minta pandangan Datuk Timbalan Mufti lah. Bagi keadaan yang kampung ataupun masjid-masjid di kawasan kampung yang terbatas imamnya, sekiranya pelaksanaan seperti yang Datuk Timbalan Mufti beritahu, ada beberapa kategori yang akan diambil kira untuk penilaian. Sekiranya imam yang sedia ada ni kurang kemampuan, jadi dia akan memberi impak
kepada pelantikan ataupun penyambungan imam-imam yang sedia ada, dan kesan yang lebih besar dia mungkin tidak boleh jadi imam lagi lah macam tu. Jadi bila tak ada lagi imam, jadi dia ada pula timbul lagi masalah lain pula. Nanti masalah pengimarahan masjid itu tak ada dah, sebab siapa nak jadi imam dia jadi khawatir sebab yelah, bukan semua orang ada kemampuan, tambah di kampung-kampung ni imam yang sedia ada pun dengan faktor usia, nak melibatkan orang-orang muda ni kalau di taman-taman mungkin okey. Tapi kalau di Encik Muhammad masjid mana? Di Masjid Nurul Falah. Nurul Falah kat mana tu? Jadi di Kelebang. Di Kelebang. Kelebang ni rasanya tak ada masalah lah isu tu. Sebab dia kedudukan kita kampung kan, kita pun nak minta kerjasama ataupun raikan orang muda masing-masing ada komitmen, jadi nak kekalkan mereka dalam barisan imam mungkin sukar. Jadi yang ada geng-geng otai lah kita kata kan, begitu. Okay. Itu saja soalan Encik Muhammad? Ya, betul. Okay, saya jawab ya. Terima kasih. Saya akan jawab dari sudut inilah mengenai bentuk temuduga, dan kalau ada dari sudut pentadbiran, mohon rakan-rakan dari BPM tolong bantu ya. Pentadbiran. Pertama ialah idealnya kita nak cari imam-imam yang ada kualiti macam inilah yang kita sebut tadi ni. Itu idealnya. Tapi kita tak nafikan seperti mana Encik Muhammad sebut tadi, realitinya khususnya menjadi di kampung-kampung dan sebagainya, kita dapati memang susah nak cari imam yang menepati kriteria ni. Jadi kita akan lihat kepada kemampuannya yang paling minima apa. Kemampuannya yang paling minima adalah dia boleh baca Fatihah dengan betul. Baca Fatihah dengan betul, sebab itu adalah rukun. Dia jadi imam ke, dia tak jadi imam ke, Fatihah mesti wajib betul. Kemudian kita tengok dalam sudut hukum fiqh. Hukum fiqh, kalau sekiranya dia gagal untuk membezakan antara rukun dengan sunat, dia tak jadi imam pun, sembahyang dia akan terjejas sebab itu benda paling asas. Baik, kalau sekiranya garis-garis minima ni dia lulus, tapi dia tak hafal surah Sejadah, dia tak hafal surah Al-Insan, dia contohnya dia tak tahu masbuk muafiq contohnya kan. Yang ini bukan bermaksud kalau dia gagal dalam temuduga dia tak boleh terus jadi imam. Dia boleh terus jadi imam. Sebab apa? Syarat-syarat minima tadi dah lulus dah. Tapi kita tidak memperakukan untuk jadi imam yang didaftarkan di bawah JAKIM. Dia terus boleh jadi imam, tapi kalau ada allowance dibayar oleh surau lah ataupun masjid berkenaan. Dan satu lagi mindset. Bila kita layak, kita orang-orang muda, kita layak untuk jadi imam, sebenarnya kita adalah berkewajipan lebih daripada orang lain. Tak boleh meninggalkan satu fenomena, kita biarkan otak-otak jadi imam walaupun mereka tidak cukup kriteria, dan kita ada kriteria tapi kita menjauhkan diri. Yang berdosa kita tu kalau berlaku kekurangan pada kriteria imam tu tadi. Jadi kesimpulannya Encik Muhammad, kalau dalam garis minima sebagai seorang Muslim dia boleh sah semayangnya, dia boleh jadi imam terus. Walaupun dia tak penuhi kriteria yang kita sebutkan tadi. Tetapi kita tidak membuat perakuan untuk dilantik jadi imam yang dibayar allowance oleh JAKIM lah. Kecuali dia menepati kriteria-kriteria yang kita sebutkan tadi, lulus peringkat temuduga daripada panel. Wallahu a'lam. Kut bahagian pengurusan masjid ada nak tambah silalah. Dari sudut pengurusan Assalamualaikum. Sekejap tuan ya. Cuma untuk sebelum ni kita ada tambahan daripada Datuk Zamri tadi, cuma saya nak tambah iaitu jika sekiranya lulus itu lulus bersyarat ya. Jadi kita akan minta dia untuk hadir kepada ke masjid negeri untuk menghadiri sijil pengurusan masjid. Dalam itu dia akan belajarlah, ada beberapa tahap peringkat-peringkat yang perlu dia ni. Jadi yang penting dia sanggup untuk belajar, untuk memperbaiki diri dia, mempertekadkan diri dia dari segi hukum, dari segi pentadbiran dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih. Untuk pengetahuan juga,
kategori yang lulus ni ada beberapa kategori lah. Pertama lulus. Lulus tu masih tak ada masalah apalah. Kemudian ada juga lulus dengan syarat. Lulus dengan syarat tu contohnya semua okey, cuma perlu diperbetulkan dari sudut bacaan sikit-sikit. Itu kita letakkan, kita catatkan perlu tasmik kepada imam masjid daerah contohnya kan. Dia ada catatan-catatan yang tertentu lah. Dan suka juga diperingatkan kepada urusia jugalah kan, untuk menghantar calon-calon untuk ditemu duga, pastikan masjid-masjid itu masjid-masjid yang berkeperluan lah. Sebab berlaku juga dalam kes-kes temu duga, dalam satu temu duga 4 orang calon daripada masjid yang sama. Bila ditanya berapa imam yang sedang bertugas, dah ada 4 orang, tambah lagi 4 orang. Sedangkan masjid berkenaan tidak berapa mempunyai keperluan lah untuk menambah imam, sedangkan ada masjid-masjid yang sangat kritikal. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya ada lagi ke soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, saya Mustaqim daripada Lenggong. Jadi saya cuma nak minta minta pencerahan daripada Datuk Zamri. Apakah contoh soalan tentang munakahat tu? Itu saja Ustaz. Contoh soalan munakahat tu ya Ustaz. Itu saja Ustaz. Okey, terima kasih. Ustaz Mustaqim. Contoh munakahat mudah saja, kita akan tanya rukun-rukun nikah. Kita akan tanya syarat sah menjadi saksi, syarat sah menjadi wali. Kemudian bila nanti dirujuk kepada Tuan Imam mengenai talak tu kan. Talak tu ada dia punya pembahagian. Kemudian barangkali nanti akan dirujuk kepada Pak Imam mengenai iddah. Iddah pun dia ada pembahagian. Lebih kurang itu je lah Tuan Ustaz. Dan soalan munakahat ini bukan kita nak menyoal sampai peringkat nak menjadi naib qadi, tak. Tetapi sesuai dengan tanggungjawab imam dalam masjid berkenaan berkaitan dengan munakahat. Itu saja, sikit je sebenarnya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hakim bin Muhammad Hafiz bin Harun. Saya nak tanya berkaitan dengan surat tu yang Datuk Zamri bagi tahu tadi. Surat tu dia selalu sampai ke rumah ke masjid? Itu kena tanya bahagian pengurusan masjid sebab yang menguruskan adalah perangkat daerah. Ada respon daripada bahagian pengurusan masjid? Okey, surat tu kita bagi kepada nama masjid. Surat tu kita bagi atas nama masjid dan masjid akan sampaikan kepada pihak tuan lah. Okey, baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Tuan Guru. Salam. Saya Adli Rafai daripada Surau Diri Jumaat Boston Membership Yard Lumut. Pertama, semasa temuduga imam pada tahun 2020, kami ditanya tentang bahagian yang pertama tu, bacaan dan hafazan itu. Oleh kerana dia masa disuruh baca surah Al-Fatihah itu, disuruh baca surah-surah lain juga, disuruh baca dalam keadaan berlagu. Masalahnya adalah saya dan rakan-rakan saya yang hadir pada hari berkenaan, kami ni bukannya dari background agama. Kami ni adalah pekerja-pekerja pembinaan kapal lah, bahagian teknikal lah. Kami tak tahu melagu, mengalun, melontarkan dalam keadaan berlagu itu. Jadi ketika kami membaca secara macam baca biasa saja, tak ada lagu apa-apa, maka teguran itu dapat kita diminta untuk berlagu. Bila berlagu tu kita ada masalah sedikit lah sebab dia akan lari dari segi sebutan bacaan sebab kami tak biasa dengan keadaan seperti itu. Itu pertama. Itu saja Tuan. Yang kedua,
kami telah menghadiri, saya dan rakan-rakan saya, kami hantar, surau saya masa tu hantar 6 orang sebab kami surau diri Jumaat di dalam kawasan tempat kerja kami, maka perlu ada ramai sebab kami bertugas tak tentu kan. Jadi sejak daripada tempoh interview hari itu tahun 2020 kalau tak silap saya, sehingga ke hari ini kami masih belum lagi terima surat sama ada kami ni lulus temuduga atau tidak. Dah tauliah ataupun tidak, kita tak dapat lagi surat yang berkenaan. So pada hari ini kami diminta untuk hadir ke dalam sesi ini taklimat untuk temuduga yang sekali lagi. Jadi bagaimana tu tuan sebenarnya? Ya. Itu saja soalan saya lah. Saya jawab. Ya. Boleh. Pertama ialah tuan-tuan, saya jelaskan secara jelas, tidak ada tuntutan untuk melagukan bacaan Quran ikut nahwan, kabayati, ros, tak ada. Memang amalan yang luar biasa kalau diminta supaya bakal imam, okey, baca Fatihah dengan bacaan taranum, ros ataupun bayati ataupun nahwan, tak ada. Sebab kita dalam Quran pun kita baca secara tadwir ataupun secara tartil, begitu saja. Barangkali saya tak pasti sama ada bacaan itu, selalunya penemu duga akan kata baca Al-Quran secara tartil. Tartil itu macam bacaan biasalah. Bukan bermaksud nak bacaan macam tilawah Quran musabaqah tu, itu tak. Itu bukan termasuk dalam markah. Yang betul, yang markah adalah bacaan itu betul. Mengikut bacaan seperti kita dalam solat kita. Baik. Yang kedua, yang ini saya minta bahagian pusat masjid respon ya. Sepatutnya memanglah dibenarkan, diberitahu gagal ataupun lulus supaya nampak keputusannya lah, supaya dia tahu. Silakan. Okey, untuk pengetahuan Cik Adli ya, sebenarnya proses itu tak ada sampai mengambil masa dalam masa sebulan ya. Lebih kurang dalam 2 minggu proses tu sampai kemudian kita tanda tangan pengarah untuk surat kelulusan tu. Cuma mungkin bila kita serah tu kepada pejabat agama daerah, pejabat agama daerah pula ada pertukaran dengan peneras masjid dan juga imam yang baru dan sebagainya. Walau bagaimanapun saya akan cuba saya akan semak di peringkat saya lah, di peringkat bahagian pusat masjid, dan saya akan hubungi Encik Adli kemudian lah, insyaAllah. Terima kasih. Jadi gitulah sepatutnya bahagian peserta tu akan dapatlah dia punya keputusan berjaya ataupun tidak. Nanti bahagian pusat masjid akan rujuk baliklah isu tu. Dan kalau bakal imam dah ditemu duga tak dapat keputusan lama sangat, kena beritahu baliklah bahagian pusat masjid supaya benda ni tak berulang, supaya tak berulang. Ya, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Semoga menjawab soalan. Mungkin kita ada soalan terakhir. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, saya nak tanya bahagian soalan berkenaan fake dan hal ehwal semasa, berkenaan soalan fatwa-fatwa isu semasa. Contoh macam Datuk Seri cakap sebentar tadi, berkenaan fatwa berkenaan vaksin, solat, jarak saf dan sebagainya. Jadi keperluan dalam menjawab soalan-soalan tersebut, adakah perlu secara yang orang kata lengkap? Contohnya fatwa dari segi jarak saf tu nak kena tahu daripada pendapat imam siapa dan sebagainya, ataupun memadai sekadar kita kata perlu menjarakkan saf tu atas jalan kita nak mencegah daripada berlakunya virus ni lah. Itu satu lagi sekadar cadangan daripada saya buat pengurusan masjid, supaya diwar-warkan atau diketengahkan atau dimaklumkan pada pihak pengurusan masjid-masjid seluruh negeri Perak berkenaan fatwa yang berkenaan hal ehwal semasa ni diberitahu. Contohnya diperintahkan untuk jarakkan saf, lalu diberitahu secara lebih jelas dan terang berdasarkan ambil pendapat imam mana dan sebagainya, supaya makmum ni dia beramal dengan jelas, bukan sekadar menerima perintah dan arahan. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz.
mengenai isu-isu semasa, kita tidaklah interview sampai macam nak lantik seorang mufti, tak ada. Maksudnya adalah paling tidak imam tahu isu-isu semasa berkenaan. Kalau ditanya kan tentang isu-isu SAR, vaksin dan sebagainya, bukanlah secara detail, taklah secara detail. Paling tidak imam tahu, itu je. Jangan pula nanti makmum tanya, entah, tak tahu. Cara nak tahu tu boleh tengok dalam laman Sesawang Jabatan Mufti ada, dalam FB pun ada, sebagainya lah. Yang keduanya adalah itu cadangan daripada Ustaz. Setiap siaran sebenarnya daripada Majlis Agama Islam sampai kepada pengurusi-pengurusi masjid, dan sepatutnya pengurusi masjid dapat maklumkan kepada jemaah. Dan cadangan berkenaan daripada Ustaz bolehlah dipikirkan kepada Ustaz Amir macam mana, kot ada kesesuaian ke dan sebagainya lah. Silakan Fadhil. Ya, memang seperti mana yang disebutkan oleh cadangan tadi, memang kita sebenarnya memang ada benda tu, benda daripada media sosial dan sebagainya. Jabatan Mufti pun ada buat Q&A persoalan waktu PKP dulu, mengapa sembahyang 12 orang dan sebagainya. Dan di peringkat kami lebih kepada SOP. Ni nak SOP nak datang ni, bulan puasa, Ramadan, Tarawih, Moreh dan sebagainya. Jadi kita dalam persiapan itu. Dan di peringkat masjid juga ada bertanya dah benda-benda begini. Kita lebihkan kepada, kita sampaikan kepada pejabat agama. Pejabat agama dia hantar kepada pengurusi masjid. Dan takut dia tu tak sampai kepada pihak tuan-tuan di peringkat bawahan. Di peringkat atasan kita sampaikan kepada pengurusi masjid dan juga AJK lah. Kemudian takut benda tu tak sampai kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena lebih peka lah untuk mendapatkan maklumat-maklumat seperti ini. Dan juga boleh rujuk di jabatan Mufti dan juga FB bahagian pengurusan masjid dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz Amir. Okay, kita ada sedikit masa lagi. Jadi mungkin saya boleh buka 2 soalan lagi sekiranya ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum. Boleh dengar semua no? Boleh. Sila. Baik. Nama saya Haji Muhammad Nasir bin Haji Samsuri dari Surau Al-Asriyah, Batu 10, Bagan Serai. Alhamdulillah surau kami telah mendapat kebenaran untuk mendirikan solat Jumaat sejak bulan berapa tu lama dah, saya pun tak ingat. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ingin menyampaikan satu cadangan. Oleh sebab saya dah banyak kali juga membaca teks khutbah, jadi saya ingin mencadangkan 2 perkara. Yang pertama, untuk makluman semua, saya membaca teks khutbah dalam tulisan Jawi lah. Yang pertama, saya cadangkan kurangkan perkataan-perkataan yang susah lah. Kerana perkataan ini macam terma-terma saintifik tu lah. Jadi saya percaya bagi imam-imam yang mungkin berusia, sudah tentu mereka pun akan menghadapi masalah untuk menyebut sesuatu terma atau istilah itu dengan betul. Jadi cadangan saya dalam hal ini, kita boleh tulis dalam tulisan Jawi, kemudian diikuti dalam kurungan, ditulis dalam tulisan Romi. Sekarang ni kalau yang tak ada, saya untuk panduan saya sendiri, bagi menjamin kelancaran pembacaan khutbah, maka saya akan tulis di atas dia, tulis kecil dalam tulisan Romi. Baik, yang tu yang pertama. Saya mohon maaf. Yang kedua, kadang-kadang saya mendapati isi kandungan khutbah itu dia berulang-ulang menyebabkan teks khutbah itu terlalu panjang. Jadi saya cadangkan untuk kebaikan semua pihak, sama ada jemaah di bandar ataupun di kampung, gunakanlah bahasa yang mudah difahami. Untuk makluman semua, saya seorang guru bahasa Melayu. Dan oleh sebab itu saya amat prihatin dalam hal ini. Saya mohon maaf, bukanlah untuk nak memberi teguran yang boleh menyinggung perasaan, tapi harap dapat dipertimbangkan dengan serius akan 2 perkara ini. Yang pertama, istilah-istilah yang mungkin susah bagi khatib-khatib yang berusia, dan yang kedua, panjang khutbah itu dapat dipendekkan sedikit
Lebih lagi ketika ini waktu zuhur tu masuk agak lewat dan nanti boleh dikiaskan kaki tangan kerajaan yang bekerja. Itu saja pandangan saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Nasir. Bab khutbah ini urusia dia adalah imam besar di negeri. Jadi nanti bolehlah Ustaz Amir tolong sampaikanlah kepada urusia yang kita bincangkan adalah untuk temu dua imam sajalah. Yang kita tumpukan adalah kemampuan imam untuk menyampaikan khutbah dengan baik. Sebolehnya dengan tulisan Jawi, kemudian perlu bersedia maksudnya kalau banyak sangat istilah-istilah yang tu kena buat catatan, buat dobit dan sebagainya lah. Tapi selalunya khutbah kita sekarang pun dah tak panjang dah, dalam 5 muka surat saja mengambil kira suasana COVID-19 ni. Apa pun terima kasih kepada Tuan Haji Nasir. Ya, sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Berkenaan istilah ni, saya nak kongsikan tentang imam. Saya tak ingat di Masjid mana saya pernah pergi. Istilah-istilah baru macam SOP, norma baharu. Jadi imam tak dapat sebut dengan fasih. Jadi SOP disebutnya SOP. Norma baru disebutnya norma buru. Itu pengalaman saya lah berkenaan dengan istilah tu. Ya, okay, tak apa. Itu kita akan ambil maklum lah. Baiklah, kita buka soalan yang terakhir. Assalamualaikum. Saya tadi dah minta cuma daripada khutbah tadi ada sikit saya nak minta bantuan jabatan agar teks terakhir dah. Kalau ayah dah buka tu. Suara bertindan-tindan ni yang mana satu? Okay, sila. Sorang-sorang. Tak dapat. Assalamualaikum. Saya Adli. Tadi dah ada satu soalan saya kemukakan tadi. Cuma saya nak bersambung sikit dengan Ustaz yang baru tadi daripada Bagan Serai tadi. Teks khutbah tu, saya cuma nak minta sikit je nak cakap bahawa kalau teks Jawi tu tolong jangan italikkan atau disengitkan perkataan tu. Jenuh nak membacanya. Kemudian kalau kata juga tak perlu dibolkan kerana bila dibolkan, dicerahkan, tambah gelap sikit lagi, ada titik-titik, ada baris dua tu dia jadi bertindih, jadi baris satu. Dia tak nampak bila kita cetak. Itu saja. Okey, terima kasih. Itu skill masing-masing lah. Maknanya kita upgrade kita punya skill masing-masing dan kalau kita banyak bersedia, banyak kali kita baca sebelum tu, insya-Allah kita mana yang tertindih 3 tu kita buang 1 dan sebagainya. Tak apalah, terima kasih. Boleh tuan-tuan. Okey, tak apa boleh. Tak apa, kita boleh. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Halo. Apa ni? Saya terduga pada tahun 2012. Dengar ke ni? Ya, teruskan, terus. Okey. Ya. Jelaskan. Terus. Okey. Sewaktu saya hadir ke kursus Imam Pelapis peringkat daerah Hilir Perak 2012. Dia 10 siri. Sewaktu temuduga tu, selepasnya lah selepas temuduga tu, kira seminggu lepas tu saya ditemuduga lah. Salah seorang penemuduga ialah Datuk Syed Haji Muhammad Nur Al-Hafiz lah. Alhamdulillah lah kan, saya pun tak sangka lah kan. Siapa dia nama? Semasa nak keluar saya Zain Halim bin Sujai. Daripada nama panel. Yang sama. Nama panel Datuk Syed Haji Muhammad Nur Al-Hafiz. Kira bekas apa? Muhammad Nur. Datuk Syed Muhammad Nur.
Datuk dia seorang ni lah. Apa ni, semasa tu dia kata tahniah lah di atas maknanya saya lulus lah dalam terduga tu. Tapi masalahnya sampai sekarang saya tak dapat dia punya sijil tu lah yang katakan saya lulus tu. Tahun 2012 lah. 2012. Lama tu. 10 siri saya itulah 10 siri saya datang ke kursus tu. Tak apa, nanti saya akan hubungi tuan lah untuk ni. Semua dia ada selalunya ada 4 panel. 4 panel untuk tu. Barangkali lulus bahagian dia. Lulus bahagian Datuk Syekh. Tapi bahagian lain boleh jadi juga. Semua masa saya nak keluar tu dia kata semua cakap tahniah tuan katanya. Maknanya lulus lah kan. Tahniah tak semesti lulus. Tak dapat. Dia barangkali dia kata barangkali semua peserta yang keluar ucapkan tahniah. Tak tahulah. Tapi alhamdulillah lah segala persoalan saya dapat jawab. Ya. InsyaAllah nanti dengan qiraatnya apa semua lah. Baik, nanti saya akan hubungi. Kita semua balik. Okey. Terima kasih. Baik. Okey. Jelas kan Tuan Din? Ya. Tuan Din nanti ke? Okey, 10.30 lah. Siang Datuk tu. Okey. Terima kasih. Okey, ya. Boleh saya bagi itu saja masa yang kita ada tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang minta isi. Ucapan terakhir Datuk, silakan. Ya. Ucapan saya supaya jangan nampak susah. Kita nak bagi mudah sebenarnya. Datanglah ke Temuduga Imam. Apa yang saya baca tu semua, tapi memang setiap orang tak akan ditanya semua tu. Tak akan ditanya semua. 1 sampai 5 tu 1, 2, 3 tak. Maknanya agak-agak kita ditanya boleh jawab dengan baik. Kadang-kadang 2-3 minit pun dah suruh keluar dah. Maknanya puas hati. Jadi jangan tak datang. Bila dipanggil datang insya-Allah dan buatlah persediaan. Dan panel dia kalau boleh nak meluluskan semua orang. Tapi kalau tak ada alasan nak bagi lulus, itu payahlah. Jadi itu harapan kami lah insya-Allah. Khair insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa tu? Salam. Ya, jawab salamnya tu. Teruskan. Okey, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan yang minta taklimat pada hari ini. Okey, saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan Bapak Imam sekalian dipermudahkan urusan insya-Allah. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suara. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Bismillah. Ikhlas illa alladhina amanu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan ya. Nanti kita akan send sikit ya. Dalam masa 10 minit lagi insya-Allah. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Salam. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi.
tak boleh ambil.